Update 29 Mei bersama saya Khairi Hazwan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kes baru COVID-19 terus melonjak dan sekali lagi merekodkan angka tertinggi sejak pandemik melanda dengan 9,020 kes dilaporkan hari ini. Ia menjadikan jumlah keseluruhan 558,534 kes, manakala 98 kematian direkodkan. Kesemua negeri mencatatkan pertambahan kes positif dengan Selangor masih mendahului iaitu 2,836, diikuti Kelantan 907 dan Negeri Sembilan 898 kes. 789 kes direkodkan di Kuala Lumpur, manakala Sarawak 726 kes. Kes di Labuan pula meningkat mendadak dengan 253 kes dilaporkan berbanding 6 kes semalam. Sekatan jalan raya di seluruh negara akan ditambah daripada 600 kepada lebih 800 bermula Selasa depan. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, ia susulan pelaksanaan fasa pertama penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi. Beliau berkata pemeriksaan mengejut juga akan dilaksanakan pasukan pemantauan dan pemantauan prosedur operasi standard SOP bersama beberapa agensi bawah Kementerian Dalam Negeri KDN. Mulai daripada 1 hari bulan Jun, kita akan tambah sehingga boleh mencecah 800 sekatan jalan raya. Pemeriksaan secara mengejut juga akan kita lakukan, iaitu untuk memastikan ada kawasan-kawasan yang kita rasa ramai yang tidak mematuhi SOP. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan berkaitan pelaksanaan fasa pertama Sekatan Pergerakan Penuh itu di kementeriannya siang tadi. Dalam pada itu, Datuk Seri Hamzah berkata kira-kira 70,000 anggota polis dan agensi bawah KDN juga akan ditugaskan sepanjang tempoh terbabit. Malah anggota agensi lain turut akan digerakkan bagi tujuan penugasan jika keadaan memerlukan. Dalam pada itu, polis menafikan kesesakan di sepanjang Tol Gombak berpunca daripada pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung susulan pengumuman total lockdown. Ia sebaliknya berpunca daripada pemeriksaan teliti yang dijalankan ke atas setiap kenderaan yang melalui Sekatan Jalan Raya SJR yang didirikan di Plaza Tol berkenaan. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Arifai Tarawih berkata, memang benar wujud kesesakan sepanjang 2 km. Bagaimanapun hasil pemantauan selama 4 jam, kebanyakan mereka ini memiliki alasan kukuh dengan kebenaran yang sah. Antara tujuan rentas negeri yang dikesan dan diberi kebenaran merentas adalah atas urusan kerja dengan memiliki surat majikan, surat pengesahan di Balai Polis dengan tujuan perubatan, perhubungan jarak jauh dan urusan melawan ahli keluarga yang telah nazak. Masa sehingga pukul 1 ini kita dapati kenderaan telah mula berkurangan. Jadi andaian kita cuba juga mengesan andaian bahawa adakah mana-mana orang ataupun pengguna jalan raya ni yang cuba mengambil kesempatan keluar dari Lembah Kelang setelah mendengar pengumuman lockdown pada 1 Jun nanti. Yang itu kita dapati setakat ini tidak kita dapat buktikanlah. Tidak tepatlah maknanya andaian itu. Kerana kebanyakannya mereka ni adalah pekerja-pekerja dan mempunyai urusan-urusan yang valid, yang dibenarkanlah dan ada kebenaran. Bagaimanapun, kira-kira jam 1 tengah hari tadi, didapati jumlah kenderaan berkurangan. Setakat pemeriksaan tadi, tiada kompaun dikeluarkan. Namun 14 kenderaan diarah berpatah balik kerana gagal mengemukakan dokumen sokongan yang memuaskan walaupun mereka ini memiliki kebenaran majikan dan polis. Terdahulu tular di media sosial, muat naik gambar menunjukkan kesesakan di Plaza Tol Gombak yang melalui Sekatan Jalan Raya. Ini pula nasihat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP kepada orang ramai supaya tidak membuat pembelian panik susulan pelaksanaan fasa pertama penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi bermula Selasa depan. Perkara itu dinyatakan KPDN HEP menerusi hantaran di Facebook hari ini. Kementerian itu meminta rakyat bertenang, jangan panik serta mematuhi SOP. Ia memberi jaminan bekalan barang keperluan tetap boleh dibeli dan mencukupi. Menerusi satu lagi hantaran, KPDN HEP berkata, tindakan sedemikian perlu dihentikan kerana boleh menyebabkan kesan buruk.
Semalam kerajaan mengumumkan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi hingga 14 Jun depan untuk fasa pertama di seluruh negara. Sepanjang tempoh itu, semua sektor tidak dibenarkan beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu yang akan disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Penyakit mental jangan dipandang ringan. Ini kerana hampir 500,000 kanak-kanak dikesan mengalami masalah kesihatan mental di Malaysia. Ia hasil tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi Malaysia NHMS 2019. Kesihatan mental adalah situasi di mana seorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Memandangkan dunia ketika ini sedang berperang dengan pandemik COVID-19, ditambah dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Dr. Khadijah menasihatkan setiap isi rumah untuk sentiasa memerhatikan ahli keluarga masing-masing disebabkan penyakit ini sukar untuk dikesan pada peringkat awal. Saya rasa yang penting juga untuk kita faham dan tahu ialah kanak-kanak kita ataupun anak-anak muda kita pun mengalami masalah kesihatan mental. Kalau di sini ditunjukkan bahawa hampir 500,000 kanak-kanak mengalami masalah mental. Ini secara umum maksudnya dia belum lagi didiagnosakan sebagai penyakit kemurungan atau penyakit kebimbangan tapi ini secara keseluruhan maksudnya hampir 500,000 kanak-kanak menghadapi isu kesihatan mental. Dan sama juga lebih ramai di luar bandar dan di kalangan perempuan dan data ini lebih kurang antara 10 hingga 15 tahun umurnya. Ini yang didedahkan beliau melalui rancangan Sembang Tamu, Sembang Sihat Siri 2 Kesihatan Mental menerusi sidang video media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Jelas Dr. Khadijah agak sukar untuk mengenal pasti mereka yang mengalami masalah mental dan ia bergantung kepada jenis penyakit dihidapi. Ada beberapa ciri-ciri yang mungkin kita boleh menjadi tanda ataupun boleh menyebabkan kita rasa macam kemungkinan kawan kita ni perlukan bantuan Okey, antaranya mungkin suka bersendirian. Suka bersendirian maksudnya macam kita cakap tadi pasal psikosis kan, maksudnya dia menyendiri, dia duduk dalam bilik tak nak keluar contohnya sebab dia terlalu paranoid ataupun dia rasa hilang minat untuk melakukan sesuatu ataupun tak bersemangat menyebabkan dia pun menyendiri juga kalau kata kita ada rakan serumah ke kan, jadi dia tak mau keluar. Selalu ajak keluar dia nak tapi sekarang dah tak mau contohnya mungkin bukan masa pandemik ni lah tapi kalau masa pandemik ni mungkin kita ajak dia makan dekat dalam ruang tempat makan tapi dia lebih suka berada dalam bilik seorang-seorang jadi itu mungkin tanda jugalah yang seseorang tu mungkin mengalami masalah. Turun berat badan mendadak, sentiasa nampak letih dan lesu pun ia juga, ataupun yang lebih obvious ni ataupun lebih jelas ni seperti kesan luka atau parut mencederakan diri sendiri. Baru-baru ini Kementerian Kesihatan KKM meningkatkan strategi bagi menangani isu permasalahan kesihatan mental di negara ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, 4 strategi itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Penasihat Promosi Kesihatan Mental MPPKM. Secara dasarnya, mesyuarat itu katanya bersetuju dengan keputusan meningkatkan latihan bantuan asas psikologi kepada petugas barisan hadapan dan anggota agensi lain serta memberi peruntukan untuk pertubuhan bukan kerajaan NGO melaksanakan aktiviti. Peraduan menulis tertua di dunia kini kembali lagi bertemakan Community in the Commonwealth. Penyertaan bagi pertandingan AC Queens Commonwealth 2021 dibuka hingga 30 Jun. Pertandingan yang dianjurkan oleh Royal Commonwealth Society RCS itu antara usaha menggalakkan
anak-anak muda bagi berkongsi pemikiran, idea dan pengalaman berkaitan kehidupan ketika pandemik COVID-19. Mula diperkenalkan sejak tahun 1883, pertandingan itu juga adalah platform penting bagi mengiktiraf pencapaian, mempromosi suara anak-anak muda serta mengembangkan kemahiran mereka melalui penulisan kreatif. Penyertaan dibuka kepada semua negara anggota Commonwealth bagi 2 kategori, iaitu kategori senior bagi mereka yang berumur 14 hingga 18 tahun dan kategori junior bagi umur 14 tahun ke bawah. Maklumat lanjut mengenai peraduan ini termasuk syarat-syarat, garis panduan dan maklumat hadiah boleh dirujuk di laman web berikut melalui pautan Enter the Competition atau berhubung dengan pihak penganjur di email tertera. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batang galah. Ikhtiar ilmu bahagian kita. Hasil pendapatan di tangan Allah. Kembali di Buletin Didik. Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia tidak terhad dalam bidang hiburan semata-mata. Pendekatan guru menerapkan elemen muzik boleh menjadikan sesi itu lebih menarik dan boleh digunapakai dalam pembentukan murid. Bagi guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Puteri 2 Pasir Gudang Johor, Joshua Jerome Robert, beliau yakin dengan menerapkan unsur muzik, ia dapat merangsang minat pelajar selain pemudah cara. Menurut Joshua, muzik bukan sahaja membantu pelajar dalam pembelajaran, malah meningkatkan lagi kemahiran mereka. Menyedari hakikat itu, beliau memperkenalkan projek Artspire untuk memberi peluang pelajarnya menerokai bakat tersembunyi. Saya berusaha membawa inisiatif muzik ke dalam bilik daraja dan juga di sekolah. Misalnya, pelajar-pelajar yang berminat dan berbakat disediakan platform untuk mereka menonjolkan bakat-bakat mereka melalui medium busking corner yang disediakan di kantin sekolah. Tambah Joshua lagi, selain menyanyi, pelajar boleh menggunakan busking corner itu untuk mempersembahkan kreativiti mereka di hadapan khalayak pada waktu rehat. Pelajar turut didedahkan dengan pelbagai acara besar seperti sambutan Hari Guru, Hari Kebangsaan dan sebagainya. Kita akan berasa seronok belajar apabila mempunyai unsur-unsur muzik di dalam pembelajaran tersebut, membuat lagu tentang pelajaran dan pelbagai lagi. Dan pelajar akan rasa lebih seronok dan akan menumpukan 100% perhatian kepada guru yang sedang mengajar di hadapan. Inisiatif Joshua turut menarik minat guru sekolah lain. Kini beliau turut bekerjasama dengan mereka untuk mengadakan persembahan yang lebih berskala besar. Disebabkan kekangan penularan pandemik COVID-19, beliau meneruskan aspirasinya itu melalui projek Artspire yang artis secara maya terbuka kepada semua pelajar seluruh negara untuk berkarya. Ia boleh diakses melalui laman sosial Artspire Malaysia atau Artspire Fest. Melalui projek terbabit, pelajar berpeluang mengetengahkan bakat mereka serta diberi bimbingan untuk lebih menyerlah. Baik, pelajar sekolah menengah dan rendah berpeluang merebut hadiah wang tunai sehingga RM800, iaitu dengan menyertai pertandingan membaca nyaring anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP yang bermula semalam dan berakhir 11 Jun depan. Pertandingan ini terbuka kepada murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah yang berminat. Bagi murid sekolah rendah, syaratnya berumur 7 hingga 12 tahun dan menggunakan bahan bacaan umum bahasa Melayu terbitan DBP. Manakala bagi kategori sekolah menengah, terbuka kepada pelajar berumur 13 hingga 17 tahun dan perlu menggunakan bahan bacaan bahasa Melayu bertemakan bidang sains dan teknologi terbitan DBP. Penyertaan harus dihantar melalui email bersama-sama rakaman video berdurasi 5 hingga 7 minit dalam bentuk MP4. Penganjuran pertandingan baca nyaring ini dianggap sebagai sebuah kegiatan yang menyihatkan kerana melalui kaedah pembacaan seperti ini mampu menarik minat atau perhatian pembaca atau pendengar untuk mengetahui kebenaran sesuatu bahan bacaan tersebut berdasarkan kaedah bacaan yang telah dilaksanakan. Pemenang bagi kategori sekolah rendah akan membawa pulang RM400, manakala RM800 bagi kategori sekolah menengah. Pertandingan ini diadakan bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan bagi tahun ini. Kepada adik-adik yang ada di rumah dan banyak masa terluang, rebutlah peluang ini.
Adik manis memakai tudung, berbaju tebal menahan dingin. Tidak berilmu ibarat gelembung. Kesana sini membawa angin. Masih di Buletin Didik, terus kita ke perkembangan sukan. Pasukan kebangsaan turun dalam aksi persahabatan kedua menjelang sambungan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Berdepan Bahrain di tempat lawan, skuad negara kecundang dengan jaringan 0-2 yang berpunca daripada kesilapan sendiri. Barisan pemain negara yang berdepan Bahrain dalam perlawanan persahabatan antarabangsa berusaha mengimbangi permainan sebaik sepak mula. Pintu gol Harimau Malaya bocor pada minit ke-41. Hasil sepakan penalti Mahdi Abdul Jabbar, susulan kekasaran dilakukan Muhammad Irfan Zakaria. Kesilapan individu sekali lagi mengundang padah buat Harimau Malaya apabila tampanan kurang kemas Farizal pada minit ke-61 menyebabkan gawang negara dibolosi lagi. Kali ini menerusi Muhammad Jasim Marhun yang menambah gol kedua Bahrain. Secara keseluruhan, anak buah Tan Cheng Ho mempamerkan aksi yang baik dengan corak permainan secara hantaran pendek dan mengatur gerakan dari bawah. Kekalahan 0-2 meletakkan skuad negara dalam keadaan berjaga-jaga. Berikutan berdepan satu lagi lawan Arab iaitu Emirat Arab Bersatu UAE sebelum Vietnam dan Thailand dalam kelayakan Piala Dunia Piala Asia bermula Khamis depan. Beralih ke arena sukan antarabangsa, lumba basikal jelajah Giro d'Italia menyaksikan saingan kini menghampiri ke kemuncaknya. Perlumbaan peringkat ke-19 berlangsung dari Abbiate Grasso ke Alpe di Merah yang menawarkan jarak pertarungan sejauh 166 km. Ia sekali lagi terarah kepada percaturan pelumba-pelumba pendakian apabila memasuki zon pergunungan. Simon Yates dari Britain yang membuat pecutan awal di penghujung perlumbaan berpuas hati dengan gerakannya. Yates muncul juara selepas berseorangan melintasi garisan penamat meninggalkan Joao Almeida di tempat kedua. Ketiga di podium pula ialah Egan Bernal yang juga pendahulu carta keseluruhan. Catatan masa yang dibuat Yates membolehkannya mengecilkan jurang masa keseluruhan yang dimiliki Bernal kepada 2 minit 49 saat dari posisi ketiga. Pelbagai aktiviti sukan mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri, salam hormat dan Assalamualaikum.